dia tak kisah sukan apa sebenarnya, tapi kepentingan sains sukan tu sangat penting untuk seseorang atlet Bersempena dengan Hari Malaysia, kita adakan karnival 7 sebelah. Ada kategori wanita, ada kategori bawah 16 tahun lelaki dan terbuka lelaki. So memang kita create event ni memang untuk kita support Hari Malaysia. Macam mana dengan sambutan? Sambutan alhamdulillah, walaupun ada tournament-tournament lain di sekitar belah Penang, belah Kedah, tapi alhamdulillah ramai yang memilih Copa Arena untuk diorang join event ni. Okay, dari mana tercetusnya idea untuk buat 7 sebelah ni? Okay, idea tu sebenarnya datang daripada pengalaman-pengalaman sebelum ni yang kita dah memang ada anjurkan juga dekat sekitar Lembah Kelang. So kita bawa culture bola sepak, tak kisahlah umur, peringkat umur ke kategori wanita lelaki, kita bawa ke sebelah utara terutamanya. Sebab kita nak kembangkan, kita rasa banyak je bakat-bakat yang ada dekat sebelah utara ni, cuma platform tu kurang. So sejak ada Copa Arena ni, insyaAllah kita akan anjurkan bermacam-macam lagi kejohanan. Copa sendiri ada Copa Academy, boleh ceritakan? Okay, Copa sendiri memang ada Copa Academy. Kita start bulan 12 tahun lepas. So masa mula-mula start tu kita memang gunakan ex player sebagai jurulatih, termasuk Faiz Subri. Tapi Faiz Subri selepas dia sign dengan Penang, dia agak busy, so memang tak ada masa sangat dengan kita kan. So tak apa, kita teruskan. Mungkin kalau ada rezeki kita nak buka lagi cawangan Copa Academy ni dekat sekitar Pulau Pinang, terutama belah-belah balik pulau. Sebab kita dengar belah-belah balik pulau memang ada ramai sangat pemain yang berbakat kan. So insyaAllah kita juga ada impian nak bawa tim Copa Academy sendiri untuk menyertai kejohanan-kejohanan kat luar negara. Okay, tim Copa Academy tu melibatkan umur berapa? Okay, kita open lelaki dan perempuan bermula daripada umur 4 tahun hingga 12 tahun untuk tahun ni. InsyaAllah tahun depan kita akan kita start buka untuk penyertaan bawah 13 hingga 15. Kita juga ada impian nak adakan tim sendiri. Itu untuk kita long term punya planning lah. Okay, lepas dari penubuhan Copa Academy tu kan, apa progres yang boleh dilihat daripada perkembangan akademi tu juga untuk karier bola sepak yang diorang ada? Okey, untuk kalau selepas tu kita ada beberapa planning lah. Matlamat untuk akademi kita sebenarnya ada 2. So kita kalau untuk future diorang, sebenarnya kita cerita untuk future diorang lah dalam bola sepak. Kita ada kita cuba linkkan dengan kelab-kelab dekat luar negara, terutama Eropah, daripada kontak-kontak yang kita ada lah. So kita haraplah, kita pun memang ada impian nak tengok salah seorang ke beberapa orang wakil daripada Copa Academy untuk pergi jauh. Cuma untuk peringkat awal memang kalau boleh main je peringkat negeri untuk mewakili Penang dululah. Kalau ada rezeki lebih ke AMD ataupun ke liga super lah. Itulah plan, insyaAllah lah. Okay, macam kita tengok akademi di Lembah Kelang. Okay. Kita tengok lagi rancak lagi banyak akademi-akademi. Okay. Macam mana tu di Penang sekarang? Di Penang sebenarnya ada banyak juga akademi. Rancak juga. Cuma kejohanan tu yang masih kurang lagi. Sebab kita tak boleh mengharap kejohanan di dalam Penang saja. So macam di Lembah Kelang ada banyak penganjur. So kita pun mengharap negeri-negeri yang berdekatan macam Ipoh, macam Kedah, Perlis banyak menganjurkan kejohanan supaya kita
lebih dekat lah kepada kita kan, supaya senang kita bergerak. Kita tak menolak juga untuk pergi ke belah pantai timur, selatan, ke Klang Valley. So untuk pendedahan memang diorang perlukan liga-liga yang ada lah, dan perlawanan yang banyak kan. Dari segi progres dan update terkini untuk Kompai Academy, ada tak sebelum ini pihak FM ataupun DMD sendiri ke datang menjenguk ke macam mana? Okey, dari segi progres, walaupun kita baru, tapi untuk dalaman kita nampak progres yang ada dekat budak-budak tu. Peningkatan yang ada. Terima kasih juga dekat coach-coach yang ada. So setiap kali kejohanan yang ada kat sini, kita cuba kontak dengan wakil-wakil daripada AMD untuk datang hadir, tengok, mana tahu rezeki diorang, tak kisahlah rezeki daripada rezeki player Kopak Academy ataupun akademi-akademi lain untuk diserap ke AMD. Alhamdulillah ada juga wakil daripada AMD, Richard sekali. Dia akan selalu dialah yang paling kerap sekali datang, dan dia ada bawa beberapa orang walaupun bukan daripada Kopak Academy untuk pergi try ke AMD. Okey, kita nak berbalik kepada penganjuran bola sepak 7-11 hari ini. Okey. Dari segi perkembangan karier pemain, adakah salah satu fokus utama menganjurkan bola sepak 7-11 ini untuk membuka mata organisasi wajib kata Okey. ataupun pasukan yang kat luar sana untuk M3 ke, untuk M4 ke dan sebagainya lah. Okey, pada asalnya bukannya untuk membuka mata kepada FAM ke, bukan. Kita punya niat penganjuran ni hanya untuk beri pendedahan kepada terutama tim-tim wanita yang kekurangan kejohanan. So kita akan lebih kerap menganjurkan kejohanan-kejohanan seperti ni lah. Cuma untuk hari ini kita anjurkan 7-11. Walaupun 7-11, tapi diorang adalah peluang untuk game kompetitif selain daripada yang sebelah-sebelah kan. So untuk yang underage lebih kepada pendedahan, bukannya untuk tarik perhatian daripada FAM ke daripada mana-mana. So untuk yang open, daripada enjoy, lebih kepada enjoy, sempena Hari Malaysia je. Kita tengok jelah macam apa yang disebut tadi, ada juga kategori wanita. Okey. Kita tengok ada juga pemain-pemain nasional. Betul. Tim-tim wanita ni. Betul. Ceritakan. Itu yang saya sebut tadi, sebab untuk kategori wanita ni kekurangan kejohanan. So walaupun dia level national player, tapi bila tak ada kejohanan, diorang pun tak ada game. So sebagai pemain bola sepak ni, diorang perlukan game. Bukan setakat training saja tak cukup. So bila game yang kompetitif tu bagus juga untuk career diorang, untuk prestasi diorang. Kan, sebab tu bagus je untuk diorang, tak kisahlah mana-mana kejohanan yang diorang sertai, bagus untuk diri sendiri sebenarnya. Rasa apa kepentingan perlawanan macam ni untuk bola sepak wanita terutamanya? Kita tengok lelaki memang banyak dah. Betul. Match friendly, enjoy punya game, memang boleh kita nampak boleh kumpulkan pool of player yang ramai, yang Betul. banyak. Kalau perempuan kita tengok kurang juga liga yang macam ni. Kita tengok bahagian utara kita ada ini, tapi bahagian Lembah Kelang pun ada. Cuma yang bahagian-bahagian lain mungkin tak dapat perhatian untuk bola sepak wanita. So apa kepentingan untuk bola sepak wanita secara keseluruhan? Kepentingan ya, sebenarnya banyak kepentingan untuk perempuan untuk kejohanan-kejohanan macam ni, sebab untuk kekalkan prestasi tu bukan senang. So memang perlukan. So kita sendiri Kopak Arena kalau ada peluang untuk anjurkan dekat negeri-negeri lain, terutama yang tak ada kejohanan untuk wanita, kita akan sahut, kita akan ambil peluang tu. Dan kita sendiri akan support penganjur-penganjur kejohanan wanita untuk diadakan di Kopak Arena. So memang tak kisahlah dia wanita ke, dia peringkat umur ke, dia perlukan kejohanan-kejohanan macam ni. Tak kisah untuk kategori 7-11 ataupun 11-11. Tapi yang penting
kena ada kejohanan, kena ada game tu. Okay, kita tengok Liga 7-11 sekarang ni ada kategori untuk wanita. Nampak seperti Copa Arena ni mementingkan juga bola sepak wanita. Sebagai ex-player juga, Okay. macam mana you lihat perkembangan bola sepak wanita sekarang? Perkembangan saya rasa Masih takut lama sebab organisasi yang sama ataupun macam mana? saya tak boleh nak komen banyak sangat, tapi untuk kepentingan diorang sendiri, kita perlukan support daripada semua pihak, terutamanya FAM sendiri lah. So isu-isu sebelum ni saya tak nak ulas. So kalau boleh kita anjurkan liga bola sepak wanita seperti mana lelaki. Kalau ada tu lagi baguslah. Tak kisah wanita, liga bola sepak wanita, liga futsal wanita dan peringkat umur sekali. So lagi banyak kejohanan, lagi banyak player yang kita boleh congkil, lagi bagus diorang akan jadi lah. Okay, kita tengok yalah, macam apa yang dikatakan, setujulah kata perlawanan untuk pasukan wanita ni kerap ada bagi meningkatkan prestasi diorang. Nanti bila dah ada liga yang sepatutnya, mereka dah bersedia. Betul. Betul. Dari segi apa kata sains lah, sukan. Betul. Dia tak kisah sukan apa sebenarnya, tapi kepentingan sains sukan tu sangat penting untuk seseorang atlet ah. So kalau kita dapat sediakan semua kemudahan, terutama sains sukan dekat setiap tim, sebenarnya satu ilmu baru juga untuk dorang. Saya rasa kita ada ketinggalan sikit daripada bab sains sukan, pengetahuan sains sukan untuk atlet tu sendiri. So kalau kita setiap tim ada bajet untuk keluarkan apa dapat ambil seseorang untuk ajar berkaitan dengan sains sukan, baguslah kan. Sebab kalau kita tengok dekat tim-tim yang besar, tim-tim Europe, semua dah applykan sains sukan dari segi semua sudut, makanan, training kan, rehab bila ada kecederaan. So kita tak boleh ketinggalan terlampau jauh. So memang zaman sekarang sains sukan sangat penting. So kita harap tim-tim kita pun akan ada suatu hari nanti. Tak boleh cakap suatu hari nanti, secepat mungkin lah kita kena ada kan. Sebab nak kejar level Nak kena betul. dekat Copa Academy dah bersedia dari awal macam tu ke? Okey, dekat Copa Academy sendiri kita ada hire seorang data analysis. So dia memang graduate daripada UiTM, dia ambil sains sukan. So kita dah terapkan, kita dah bagi tahu dekat ibu bapa, kita bagi tahu, sentiasa kita bagi tahu dekat player-player apa kepentingan sains sukan. Kita bagi ilmu-ilmu untuk budak-budak tu belajar daripada awal supaya dia orang faham, supaya dia orang masuk dalam kepala dia orang yang pentingnya pemakanan, pentingnya untuk jaga diri daripada kecederaan. So insya-Allah kalau kita terapkan daripada awal, dia akan ingat sampai bila-bila. Insya-Allah. Kita tengok bola sepak under 19. Okey. Kita kata berbeza daripada yang senior team. Tengok macam mana perbezaan tu boleh berlaku. Perbezaan daripada segi fizikal, saya rasa itu kepentingan sains sukan. Dari segi makanan, dari segi latihan, apa yang diterapkan. Dia dah mula daripada awal maknanya. Betul. Kalau kita tak payah ambil jauh, kita ambil Korea dengan Jepun yang fizikal dia jauh lebih baik daripada kita. Kita selalu cakap fizikal player-player Jepun dia agak rendah. Tapi kenapa sekarang dia boleh jadi lebih tinggi, dia boleh jadi lebih kuat, dia boleh bersaing dekat Eropah, bersaing dengan tim-tim utama kat dalam dunia kan. So dari segi pengalaman saya tahu yang diorang dah terapkan sains sukan ni daripada kecil, daripada bawah 12. Diorang sanggup berbelanja untuk sains sukan ni, untuk majukan diorang punya bola sepak, untuk buat kajian
kalau player tu kecil, apa kelebihan yang diorang boleh buat untuk player tu? Besarkan muzzle ke, kuatkan fizikal ke, baguskan teknik ke. Dia tak kisahlah macam mana pun. Yang penting ilmu sains sukan tu kena ada dan diorang boleh bezakan player, kelebihan dan kekurangan player. So dari situ diorang boleh bina seseorang tu. Itu pentingnya ilmu sains sukan lah. Okey, kita dah ke soalan yang terakhir. Okey. Harapan Farouk sendiri untuk bola sepak Malaysia lelaki dan perempuan. Okey. First kali harapan bola sepak lelaki. Harapan saya satu hari nanti kita nak ke World Cup. Itu je harapan paling besar. Kita nak tengok. Biarlah menitis air mata sekalipun kita nak dengar lagu negaraku tu dekat World Cup. Itu paling besar sekali lah. Tak kisahlah kalau kita kena belasah, kita kalah dekat World Cup. Yang penting kita kena jejak World Cup supaya kita boleh buka mata, buka peluang generasi yang akan datang untuk berkembang. So untuk wanita, saya harapkan yang pertama kena ada perlawanan yang lebih kompetitif, liga yang lebih kompetitif, beri pendedahan kepada tim wanita ke luar negara, support, masing-masing support, semua peringkat, tak kisah daripada akar umbi ke senior, semua negeri support, semua kelab support, adakan macam-macam lagi kejohanan. So insya-Allah akan lahirnya lebih ramai player-player wanita satu hari nanti. Kita nak tanya lah, Farouk sendiri ex-player. Okey. Lepas nak kembali kepada si bola sepak nasional. Saya bukan tak nak kembali, tapi saya habiskan masa saya 35 tahun dalam dunia bola sepak. So saya nak cuba pengalaman baru. InsyaAllah satu hari nanti kalau saya punya impian tu tercapai, saya sanggup mula daripada bawah untuk mulakan balik karier saya sebagai jurulatih. Tapi saya nak satu perubahan drastik dahulu, barulah saya akan, bukan kecewa tapi saya perlukan perubahan drastik yang nampak depan mata, baru saya akan involve semula. Saya tak kisah orang cakap saya mula daripada bawah, tapi umur 50 pun saya sanggup mula daripada bawah balik. Tapi kita perlukan perubahan tu, baru saya ke sana. Mungkin